Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat saya nak balik lah. Takut silap tempat. Betul tak? Boleh. Alhamdulillahil qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurra Allah syai'a wa sayajzi Allahu syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Salawatullah wassalamuhu alaihim wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, yang berbahagia Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz, yang saya kasihi Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Hidayah KRT Bukit Jelutong, Kampung Jelutong, tuan-tuan guru, alim-alim ulama, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Kalau sebut pendang ni, tobiak ni, ramai tok guru, kan, orang alim. Saya ni orang yang kerdil aja. Main menumpang tuan-tuan, bukan nak mengajar tuan-tuan lah, nak mengongsi pengalaman. Kalau ada tersilap, tersalah, tuan-tuan boleh tegur saya lah. Saya manusia biasa aja, bukan terkenal sangat pun. Kalau terkenal, depa tak tarik tauliah ha. Tauliah pun kena tarik lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Biasa. Mula berceramah tahun 1996. 96 lah 2023. Lama dah, no. Umur pun 56 dah tahun ni. Tak muda, 56. Ada cucu 4 orang. Alhamdulillah. Tuan-tuan dikasihi rahmati Allah. Malam ni kita nak cerita tentang Nabi SAW. Sebab itu disebut dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala. Disebut ni tidak beriman seseorang di kalangan kita. Iman ni benda yang penting. Kalau tak ada iman, tuan-tuan, bagaimana kita nak masuk syurga Allah? Maka iman ni benda yang sangat utama. Orang putih kata very vital things, very important. Tetapi tak sempurna kalau tak ada kasih pada Nabi SAW. Hinggalah kamu kena kasih aku ni melebihi kamu kasih mak ayah. Contoh bayang siapa tak sayang mak ayah kan. Kalau tak ada mak ayah, tak ada kita. Tapi itu bagi ketentuan normalisasi. Mesti ada mak ayah, ada kita. Tapi bagi Allah tak ada. Dia boleh menjadikan tanpa mak ayah. Allah jadikan Adam AS. Allah pernah jadikan Nabi Isa AS tanpa ada ayah. Tapi normalnya manusia mesti ada ayah. Bila ada ayah, ada mak, tuan-tuan sayang. Tak ada mak ayah ni balik tobiak ni, tengok rumah sedih lah kan. Banyak rumah kosong. Kenapa? Mak ayah tak ada dah. Bila tengok aja tuan-tuan, macam saya lah balik rumah tu ada. Buka pintu, alhamdulillah, bilik tu ada. Masuk dalam bilik, katil tu ada. Tapi orang atas katil tu tak ada dah. Dia akan rasa sayu, tuan-tuan. Oi, sayang tuan-tuan, mak ayah ni. Saya main daripada keluarga susah. Susah ha. Kalau kata keluar pendang ni, saya tahulah tak ramai orang senang kan. Lah senang lah kan. Padi kan mahal. Lepas tu turun harga pula dah. Kan. Lepas ni Kedah nak keluar ke mana, padi sendiri, beras sendiri kan. InsyaAllah. Kita harap boleh tercapai lah tu. Saya keluarga susah tuan-tuan. Susah sungguh. Rumah saya tingkap pun tak ada. Tingkap pun tak ada. Susah lah. Kira anak 6 orang. Kalau nak berak tandas tak ada. Rumah saya. Kalau cerita ni kira pengalaman lah. Pengalaman yang tak boleh lupa. Bila cerita kat anak-anak, dia kata betul ke ayah cerita ni. Dia tak percaya. Rumah saya tandas pun tak ada. Mai malam nak berak penin. Ayah tak cangkui. Cangkui lah. Cangkui gelap-gelap tu kan. Cangkui tu ikut lorong. Kalau satu hari tu ada silap, member pergi cangkui awal, kita pergi cangkui kena booby trap. Susah sungguh. Allahu Akbar. Makan ni, kalau balik sekolah, beras ada, mak
mak pi apa tabuk semai. Kira adalah beras dekat dulu orang dulu ada jelapang kan. Lah tak ada anu. Dulu setiap rumah ada jelapang, ada tak? Ada lagi. Belah Tobiak ni ada. Kami tak ada dah. Kami semua beli beras import tuan-tuan. Tak main lah beras-beras tempatan ni. Allahu Akbar. Dulu ada jelapang. Itulah guna untuk makan. Kadang balik sekolah susah tuan-tuan nak cerita. Bila balik sekolah susah, pegang pintu, mak lapak. Dia tak ada apa. Nasi dah. Main dengan budak ni dia tak kira. Dia pegang pintu, dia goyang lah. Dia pusing pintu, pusing lapak tu, keyau kan. Dia kata, handuk Zat, aku nak pergi tembak pelanduk. Kita seronok pelanduk. Rupanya bukan pelanduk. Dia pergi belakang tu ada jantung pisang kan. Dia pakai buluh dia jolok lah. Jolok tu tembak lah. Tembak jatuh jantung pisang tu. Dia belah 5, dia rebui, dia belah 5, dia buat masak cabai. Punya sedap tuan-tuan. Lah bini saya masak sebiji macam mak saya masak. Taubat aku tak makan. Belagak kan. Menunjukkan susah tuan-tuan. Pengorbanan ni, mak ni, Allah, bila tak ada, sayang ni tak dicerita tuan-tuan. Tapi Nabi kata, hang sayang mak hang nak sayang aku lagi. Sampai macam tu. Mak ni tuan-tuan tak boleh baca, tak boleh menulis. Mak saya. Tapi anak-anak dia semua dia suruh pergi mengaji. Dia suruh pergi mengaji. Dan susahnya tuan-tuan kami nak pergi ni, bawa pergi sekolah 5 ringgit lah. 5 ringgit. Abang tambah ambah api, balik jalan kaki. Susahnya. Makan dia bagi bekal lah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya masa tu bukan UPSR, penilaian darjah 5 lah. Saya dapat 4A. 1E. E tu English. Sebab mak ayah tak tahu apa. Bila balik tanya, ayah ni apa dia? Dia tahu, aku tahu yes, no, alright. Dapat E tuan-tuan, bahasa Inggeris. Saya cukup meluat bahasa Inggeris. 4A, 1E. Allah. Tapi Alhamdulillah lah. Bolehlah masuk sekolah kan. Tapi nak abang kata, susahnya. Tapi mak ni, bangun pukul 3 pagi, goreng krepek, pergi jual. Pergi jual di sekolah, masa sekolah menengah. Nak dapat duit tu, nak bayar yuran. Susahnya. Allah, pengorbanan ni jangan tanyalah. Sampai umur dia 45, goreng resik lagi. Kena kencing manis. Lepas kena kencing manis, biasalah. Lepas tu kena buah pinggang, lepas tu kena dialisis, kena jantung, 5 penyakit. Tapi dia tak pernah merungut. Anak ni cerita tentang apa pun dia akan nasihat yang baik. Betul tu. Bila dia tak ada, tuan-tuan, rindu tu terasa. Tapi sayang mak tu, Nabi kata, hang kena sayang aku lagi. Allahu Akbar. Ayah saya ada lagi. Ayah saya umur 86. Masih hidup. Ustaz Haji Harun Haji Syafi'i. Dia tak boleh cakap Arab, tapi jangan tanya bab Arab. Orang dulu mengaji Arab ni, jangan tanya. Mengaji Nahu hebat. Ayah saya kalau orang baca Quran silap sebut, dia tahu. Orang cakap Arab, dia tak boleh nak susun ayat. Ana urid an azhaba ila dukkan kan. Susah dia lambat. Tapi Arab dia, Nahu dia, Masya Allah. Kitab-kitab lama ni dia boleh baca silap memang kena, silap tak baris kan. Tapi tuan-tuan, Allah, bila mak tak ada, hari pertama dia teriak. Tak pernah saya tengok ayah saya teriak. Umur 80 masa tu teriak. Uduh tuan-tuan. Dua dia kata teriak. Dia kata, ayah kenapa? Aku teringat mak hang, dia kata. Teringat mak hang. Kan? Teringat sungguh. Sampai dia tak pergi mengajar tuan-tuan setahun. Lepas tu dia pergi mengajar, ada anak murid perempuan pula pergi berkenan kat dia. Tulis surat kat saya. Tulis dia kata, Ustaz, tolonglah bagi tahu kat ayah Ustaz tu, saya berkenan kat ayah Ustaz. Umur 54. Saya pun pergilah hari raya kedua tu. Saya pergi lah. Ayah, ni ada seorang anak murid ayah ni berkenan. Aku tak mau. Tak mau. Pasal apa? Sayang bini tu. Allahu Akbar. Sayang bini. Dia kata, dia bagi gambar ayah, tak mau lah. Aku tak mau. Tak mau tak apa, Balik 3 hari dia main ketuk pintu. Eri, gambar tak? Gambar. Tak boleh pakai orang tua ni, tuan-tuan. Sayangnya, tuan-tuan, kepada isteri dia, tuan-tuan. Tapi tak kahwin sampai sekarang. Dan ayah saya ni, tuan-tuan, cukup garang dalam hidup. Garang sungguh. Kalau tuan-tuan pergi rumah saya, belakang rumah saya ada sungai. Sungai itulah tempat saya untuk belajar berenang. Ayah saya garang. Pernah satu ketika saya tonton dalam YouTube. Saya ajak kawan-kawan, jom kita pergi berenang. Bila tuan-tuan. Kami ni pandai berenang daripada sungai itulah. Tengah duk terjun tu, kan? Ayah saya main. Hei!
Oh, garang tuan. Khairi tu maksud dia apa? Hang mampu ya? Saya angkat kepala, tengok kawan saya, tengok ayah saya tu, semua selam habis. Saya tahu dah pasal apa dia selam, tengok ayah. Dia lipat wayar telefon besar ni, duduk di belakang. Hang naik, dia kata. Saya tahu pasal apa ni, dengan jalan telanjang, mandi telanjang masa tu kan. Mandi telanjang mana ada pakai sumin terang bah kan. Kawan-kawan ni naik, lari habis. Saya tak lari tuan-tuan. Saya naik. Ayah saya kata, hang balik. Sebelum hang balik tu dia bagi lah. Dia lipat ni, dia bagi. Senyap. Seluar apa pun tak pakai. Kan? Semata-mata kulit, kena tu terkeluar kulit ni. Ayah, dalam doa ayah tu dia bantai lagi. Pam! Dia lipat 2, dia bagi 1, lekat 2. Dia bagi 2, lekat 4. Ayah, dalam ayah tu dia bagi 3. Pam! Pungkok ni penuh dengan darah. Wayar telefon dalam tu ada apa? Ada kupromo, besi. Hampa gelak apa? Aku bagi dengan wayar ni cuma. Sakit jangan tanya. Allahu Akbar tuan-tuan. Balik-balik mak tanya, hang pasal apa? Ayah tibai. Ayah bagi berapa? 3. Mai aku tambah 2. Rupanya saya mandi sungai. Pasal apa kena tibai? Pasal tak semayang asak. Asak tak semayang. Bukan pasal mandi sungai. Pasal asak tak semayang. Maghrib dah masuk dah. Mak kata hang pergi semayang. Semayang tuan-tuan nak rokok tak boleh. Ayah bisa keluar. Pakai kain. Gulung-gulung. Habis semayang apa semua. Daripada petang tak makan. Mak kata mainlah. Makan nasi. Teruk mau kan. Sakit, mempui. Teribang dengan wayar telefon. Dah ayah sayang. Sayang apa macam tu. Biasa budak kan. Mainlah mak suap. Tak mau. Dalam tak mau duduk sebelah. Tak mau suap. Habis 3 pinggan. Habis dia kata habis semayang Aisyah habis tidur. Tuan-tuan tengok. Seorang ayah. Masa mana dia ingat anak dia? Anak masa tidur je. Tuan-tuan jangan bohong lah. Masa tidur baru dia terkenang. Jadi saya tidur tu. Saya nak tidur melentang tak boleh. Sebab berdenyut. Bungkuk ni berdenyut ni. Saya tidur menerap. Menerap duduk tahan sakit. Ayah saya tolak pintu. Pintu tu bunyi. Saya tahu ayah masuk. Dia bawa botol minyak angin. Dia duduk sebelah. Dia buka. Tuan-tuan. Kain hak saya tutup bungkuk tu. Tengok isi tak ada. Ni keluar darah ni. Wayar telefon. Dia celup-celup dia sapu. Dia kata, ish. Aku buat zalim ke anak aku. Sambil sapu tu sambil teriak. Dia teriak. Ish, aku buat zalim, dia kata. Saya duduk dengar, oh, hang balun aku, hang teriak tu. Hang tak tahu aku ni sakit tak kira dah. Kan? Habis tuan-tuan dia sapu apa semua. Dia tahu saya tak tidur. Dia berdiri, dia angkat takbir. Allahu Akbar, terus dia sujud. Ketika sujud, saya tengok doa. Apa dia doa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya dengar doa tu, rupanya doa, ya Allah, jadikan anak aku ni penyejuk mata, ya Allah. Jadikan isteri aku ni, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Zuriat aku ni apa? Penyejuk mata. Dan jadikan mereka ni pemimpin. Doa ayah saya tu ketika saya umur 11 tahun. Alhamdulillah saya jadi manusia, tuan-tuan. Saya cerita dalam YouTube, rupanya ayah saya ni rajin tengok YouTube walaupun 86. Dia duk tengok TikTok macam mana dia download saya tahu. Kan, bila dia duk tengok tu, saya sampai pagi tu daripada Kuala Lumpur, dia tunggu depan pintu. Khairi, saya kalau sebut Khairi, saya tak akan suruh dia akan ulang kali kedua. Itu sayang ayah. Dia tak akan sebut Khairi kali kedua. Khairi, saya akan meluruh. Ayah, ada apa? Hang main Zat? Saya pipi kat dia. Dia pegang tangan saya, dia peluk saya. Dia peluk-peluk, dia kata, oh, hang cerita aku tibai hang dalam YouTube. Dia kata apa? Aku tibai hang pasal aku sayang hang, dia kata. Saya peluk dia, saya kata apa? Ayah, kerana rotan ayah tu saya jadi manusia. Saya jadi manusia. Sebab tu ayah saya ni saya sayang sungguh. Tapi Nabi kata hang sayang ayah hang, kena sayang Nabi lagi. Nampak? Kena sayang Nabi lagi. Baru sempurna iman kita. Anak. Sayang anak tak? Oi, siapa tak sayang anak? Siapa tak ada anak? Jam, tuan-tuan. Usaha sampai dapat kan? Ada orang, tuan-tuan, 12 tahun. 12 tahun. Tak ada anak, mai jumpa saya. Ustaz, saya tak ada anak. Dia kata, jom pergi Mekah, kita doa depan Kaabah. Ikut saya. Apa saya doa dia? Bukan saya doa, ya Allah bagi dia anak. Saya kata, hang sebut macam ni. Ya Allah, ampun dosaku.
Kalau aku ada silap, ampun dosa aku. Kalau rezeki aku, bagi aku anak. Jadi minta ampun sungguh-sungguh. Jadi dia dengan bini nak minta sungguh-sungguh. Minta dengan izin Allah, tuan-tuan. Setahun lepas tu saya duduk di Mekah, depan Kaabah, dia telefon saya. Ustaz, dia kata, kenal saya tak? Kenal lah, saya simpan nombor tu. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah isteri saya dalam labor room. Doa minta ampun, Allah ampun dosa dia, Allah bagi rezeki. Kan? Alhamdulillah. Mengandung isteri dia. Duduk dalam labor room nak beranak dah. Masa projek tak cerita. Masa nak beranak baru telefon, tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, siapa tak sayang anak, sayang, tuan-tuan. Tak ada anak, minta anak. Tapi sayang anak, kena sayang Nabi lagi. Sampai macam tu. Ni saya kita ni, tu yang kita buat maulid Nabi tu. Untuk apa? Untuk kita sayang Nabi. Kan? Sayang Nabi bukan macam kita sayang Nabi. Sahabat sayang Nabi berbeza. Seorang sahabat Nabi, saya cerita dalam YouTube kan, nama Bilal bin Rabah. Muazzin Nabi ada dua. Pertama Bilal, yang kedua ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang yang mata buta, tapi suara dia sedap. Pernah satu ketika, tuan-tuan, Abdullah bin Ummi Maktum ni, datang seorang sahabat, offer kat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak Abdullah ni jangan azan, bagi aku azan. Aku ni lebih sedap suara. Tuan-tuan, satu ketika diriwayatkan, dia ni azan, malaikat turun, jumpa Nabi, ya Rasulullah, hari ni kamu tak semayang lah. Sebab apa? Abdullah bin Ummi Maktum ni, bila dia azan, bergegar arash Allah. Kerana keikhlasan dia. Tu hebatnya. Tuan-tuan, ada seorang lagi Bilal, nama Bilal bin Rabah, muazzin Nabi. Bilal bin Rabah ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Madinah, dia punya sanad azan daripada Bilal tu sampai sekarang. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah dengar dah azan tu? Hanya di Madinah, betul tak? Mekah lain kan? Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak? Beza kan? Kerana sanad daripada Bilal bin Rabah. Bilal ni, tuan-tuan, ketika Nabi mati, cuba tengok sayang Nabi, kita macam dengan sahabat Nabi. Bila Nabi mati, dia pindah duduk di Damsyik. Kuburnya ada di Damsyik. Saya pernah pergi, tuan-tuan. Kuburnya di Damsyik. Dan anaknya pun semua di situ. Isteri dia. Ketika mana, tuan-tuan, dia duduk di Damsyik, ketika pemerintahan kerajaan Umayyah. Kan? Kerajaan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila ada di sana, satu ketika dia tidur, tuan-tuan, dia mimpi. Ya Bilal, Nabi datang. Nabi mai. Hang tak rindu aku ke? Lama tak balik Madinah. Bilal bangun, tuan-tuan, terus ambil baju, cari apa yang patut, terus naik kuda, terus balik ke Madinah. Sampai di Madinah, darah riwayat kata, pada ketika tu waktu Zuhur. Sampai-sampai, tuan-tuan, ketika itu ada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sampai-sampai dia tengok-tengok Bilal, seronok dia. Sebab apa? Sebab nostalgia, jumpa sahabat-sahabat ni kawan-kawan. Jumpa ni sahabat ni kawan-kawan. Jadi nostalgia, ingat balik perjuangan mereka bersama Nabi macam mana. Ketika tu, waktu Zuhur, Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Bilal, sekarang dah masuk waktu Zuhur. Naiklah azan. Apa kata Bilal? Aku bukan muazzin kamu, aku muazzin Rasulullah. Aku tak nak azan. Nampak? Tak mau azan. Tiba-tiba datang cucu Nabi, nama Al-Hasan. Cucu Nabi bukan Hasan. Al-Hasan, ada Al. Al-Hasan dan Al-Husin. Hasan ni, tuan-tuan, daripada pusat naik ke atas, sebiji macam muka Nabi. Husin daripada pusat ke bawah, cara jalan, lenggok, sebiji macam Nabi dalam riwayat kata. Jadi ketika mana, tuan-tuan, bunyi deras sikit ni. Ketika mana, tuan-tuan, Hasan Husin ni pegang. Hasan belah sini, Husin. Hasan tarik tangan, pakcik, lama tak dengar pakcik azan, naiklah. Kalau tuan-tuan pergi di Mekah, tuan-tuan masuk dalam raudah, ma baina baiti wal minbari raudatun min riyadil jannah. Daripada rumahku ke mimbar, itu adalah taman syurga, raudah. Tuan-tuan tengok betul mimbar tu, betul-betul mimbar ialah pelantar Bilal bin Rabah sampai sekarang. Sebelah, tuan-tuan, mimbar ialah mihrab Nabi. Sebelah mihrab Nabi ada satu tiang kurma. Ni batang dinding. Itulah apa namanya, orang panggil tiang tu lah. Tuan-tuan tengok di depan tu adakan bulat. Bulat tu warna hijau, dia tulis hadhihi sutunah mukhallaqah. Orang yang pernah pergi tahu kan. Hadhihi sutunah mukhallaqah, tiang batang kurma. Nanti saya cerita. Ni betul dengan member Nabi ialah pelantar Bilal. Bilal naiklah. Pakcik Bilal naik.
Dia tengok-tengok muka Al-Hasan ni macam muka Nabi. Dia kata dekat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau yang suruh ni engkau aku tak naik. Tapi yang suruh ni ialah Al-Hasan, cucu Nabi. Muka macam Nabi. Aku macam anggap dia ni Nabi yang suruh. Dia pun naik. Naik azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah ni dengar suara azan pakat lari. Masuk dalam masjid pasal apa? Nostalgia. Mereka lari masuk, dengar suara azan ni, macam, bila ni macam, Nabi hidup lagi bah. Dia rasa macam tu. Nabi hidup lagi bah. Pakat lari masuk. Bila tambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mula naik sebab. Sayyidina Umar. Nabi tak ada dah. Teriak. Pasal apa teriak? Kerana cinta. Kerana cinta. Kita ni tak ada cinta tu. Cinta tu tak ada. Bila sebut Nabi, tak ada apa. Tak ada perasaan tu. Jadi Sayyidina Umar teriak. Sayyidina Abu Bakar lagi menangis. Kerana nostalgia. Dengar azan tu, mereka akan tunggu Nabi akan keluar daripada rumah. Tiba dia sambung lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka teriak tu tersebar. Penduduk Madinah mula sebab. Sebab apa? Tak ada Nabi, tak ada dah. Mula main dia tu. Nabi tak ada dah. Kita dengar suara Bilal ni, Nabi tak ada dah. Kenapa? Kerana hub, cinta. Sambung lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua penduduk Madinah ni mula meraung. Dengar suara. Mulalah tak boleh nak tahan dah, semua menangis. Bila semua teriak, bila sambung lagi. Asyhadu anna Muhammad. Tak boleh sebut. Ketika tu menggigil tubuh Bilal ni, jatuh rebah tuan-tuan, pingsan. Pingsan tuan-tuan. Naik Sayyidina Abu Bakar atas pelantang tu. Bilal bangun. Bilal pun bangun. Sambung, habiskan. Dia pun sambung. Asyhadu anna Muhammad. Tak boleh sebut. Menggigil ni, mengketak ni. Jatuh, pingsan. Naik pula Sayyidina Umar. Bilal, bangun, habiskan. Dia kata apa? Macam mana aku nak habiskan? Ketika aku nak sebut Muhammad, selalunya bila habis azan, Nabi akan keluar tunggu kita. Dia kata, lah Nabi dah tak ada. Aku rindu Nabi. Tuan-tuan, tu sahabat macam tu, rindu. Kita ni rindu ketika maulud Nabi. Bila sebut tentang maulud, barulah teringat, Nabi, Alhamdulillah kan. Bila sebut lepas ni pula peristiwa Isra' Mi'raj, baru Nabi. Kita hanya ada pada bulan-bulan tertentu ataupun hari tertentu. Tidak, para sahabat rindu sungguh. Rindu ni berbeza. Sebab tu tuan-tuan, para sahabat ni, dia rindu yang tersangat-sangat. Rindu yang sampai tak boleh duduk di Madinah. Sehingga kan Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, datang ke bumi Madinah daripada Iraq. Datang naik kuda sampai Madinah saja, terus buka kasut, turun. Orang tanya, wahai Imam, kenapa sampai di bumi Madinah, kamu turun daripada kuda, kemudian buka kasut? Dia kata, tak layak aku berjalan di atas kuda dalam keadaan pakai kasut, sedangkan kekasih Allah berada di bawah kita. Ni banyak di kalangan kita, ya Allah, masuk dalam raudah kadang berebut pijak kepala pada. Kan, kadang-kadang hormat Nabi pun dah. Contoh tengok orang-orang yang alim kan, bila sampai dekat makam Nabi, mereka bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Habis apa semua kan? Tuan-tuan tengok dia keluar macam mana. Adab mereka keluar, mereka tak akan membelakangi, akan pungkuk mereka. Mereka akan jalan macam ni sambil lambai. Kita tengok orang-orang alim. Kan, kalau orang biasa macam kita, tak ada, Assalamualaikum Rasulullah. Doa macam lama. Macam tu kan. Lepas tu belah macam tu. Tak ada roh cinta. Tuan-tuan tengok orang alim, dia akan bagi salam. Assalamualaikum ya Khalilullah, ya Habiballah, isfa' lana ya Rasulullah. Bagi syafaat kami ni. Kemudian nak keluar tu lambat. Ni tak sanggup nak pusing belakang ni. Supaya pungkuk ni menghala pada Nabi. Sampai macam tu. Dan mereka akan keluar belakang-belakang sampailah tak nampak akan pintu pintu Jibril, Babul Baqi' tu. Sampai macam tu. Kerana apa? Cinta Nabi SAW. Sebab tu kita ni cinta Nabi, tuan-tuan, macam mana? Pertama, kita kenal Nabi ya. Kalau tak kenal, tak cinta. Kan? Macam mana nak kenal Nabi? Dalam Quran disebut nama Nabi ni ada 10. 10. Yang paling masyhur yang saya sebut tadilah. Kan? Wa ma Muhammadun. Dan tidak Muhammad itu kecuali seorang Rasul. Telah berlalu sebelum kamu akan Rasul-Rasul. Maksud dia, nama Nabi terkenal ialah Muhammad. Muhammad
Muhammad masuk apa? Terpuji. Ataupun disebut dalam Quran, wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada disebut Ahmad, ada disebut Mustafa, ada disebut apa nama Al-Murtada. Ada yang paling popular ialah Muhammad. Maksud dia terpuji. Kita orang Tobiak, kalau Muhammad bagi apa? Mat. Muhammad terpuji. Kalau mat, mim alif ta, maksud dia mati. Lepas tu kita duk panggil, pakcik mat. Lepas tu pakcik tu umur tak panjang. Bila nak mati? Bila nak mati? Orang tu kena kecil manis, darah tinggi semua dah. Naked kan? Duk panggil pakcik mat. Panggillah pakcik Muhammad terpuji. Saya pernah dulu mengaji bahasa Arab kan. Ada seorang guru saya bahasa Arab, dia tak boleh cakap Melayu. Dia tak boleh cakap orang putih. Dia boleh cakap Arab ya. Jadi masuk-masuk tu, dia tanya, Ismuke? Kami tak panggil nama betul. Ada seorang tu nama Muhammad. Muhammad apa tak? Kami panggil Muhammad. Ismuke Muhammad. Arab tu, Masya Allah. Muhammad. Maksud dia tidak. Mati. Muhammad. Tak mati. Arab tu, Masya Allah, dia kata. Ada seorang tu nama Muhammad Laldin. Orang ringkas panggil apa? Mak Ladin. Mak Ladin. Tanya, Ismuke? Mak Ladin. Masya Allah. Mat mati lah tak ada. Din agama mati tak ada agama. Tu nama kadang-kadang kan. Nama Nabi Muhammad. Ataupun Ahmad. Sebab tu dalam keluarga kita, bagilah nama yang disukai. Di antaranya Abdullah. Nama Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, ataupun Muhammad. Kena ada dalam keluarga kita. Cucu kita ke, tak ada cucu kita, cicit kita. Nama tu. Sebab apa? Nabi ni tuan-tuan ada salah silah dah. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Saya ingat kat sini ialah. Tapi salah silah ni terus sampai kepada Nabi Adam AS. Salah silah Nabi diingat tuan-tuan. Salah silah tuan-tuan ingat tak? Saya ingat. Abdullah Khairi bin Harun, bin Syafi'i, bin Awang, bin Muhammad, bin Ishaq, bin Tuk Munketi, bin Wijat, bin King, bin Kinnam, bin Kinkau, bin King Kong. Itu aku merapu dah tuan-tuan. Hampa jangan suruh ulang balik. Aku ingat 3. Lepas semangat. Ustaz boleh ingat semua. Ingat apa? Bohong lah tuan-tuan. Tak ingat kan. Sampai King Kong pergi ke mana. Saya ingat sampai tu. Kim Nam. Abdullah Khairi bin Harun, bin Syafi'i, bin Awang, bin Muhammad, bin Kim Nam. Pergi cari tuan-tuan ayah saya. Tahun lepas jumpa di Masjid Kerisik. Rupanya Cina masuk Islam. Lari tuan-tuan. Buka Wat Siam tu dekat Sidam kanan tu. Siam bukan Islam. Kim Nam, adik-beradik dengan Kim Jong Un tu. Yang Korea Utara. Hampa jangan main-main dengan aku tuan-tuan. Tu pun hampa nak tarik tauliah lagi. Ingat tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nasib syukur sangat. Lepas pada Kinam tu masuk Islam anak dia. Maka nama Abdul Rahman. Kalaulah tak masuk Islam. Nama saya apa? Songsak Perdik. Adik-beradik bonsak posana hamil badminton tu. Kan? Hari ni bukan pakai jubah tu pakai apa? Pakai kain warna oranye tu. Lepas tu ada 3 line, lepas tu titik 3 tu ni. Tok Sami tuan-tuan. Tapi kerana hidayah Allah, Alhamdulillah. Sebab tu Nabi ni tuan-tuan, tengok. Dikenal dia dengan namanya. Muhammad. Sebab tu dalam keluarga kita, bagilah nama Muhammad seorang. Kan? Kalau tak boleh, cucu kita, cicit kita. Ataupun Ahmad, ataupun Abdullah. Macam saya nama Abdullah Khairi. Hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku lah. Jadi tuan-tuan dikasih rahmat Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita kenal siapa Nabi. Nabi SAW tuan-tuan disebut wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bila diutus dia rahmat sekalian alam.
Rahmat macam mana? Saya sebut tadi, di mihrab Nabi tu, ada satu batang pokok. Batang kurma. Namanya hadhihi sutunah mukhallaqah. Tiang batang kurma, bukan tiang tu. Rupanya batang kurma tu ditanam di bawah tu. Kerana apa? Kerana ada satu cerita. Batang kurma ni, Nabi bila naik atas mimbar, Nabi duduk tu, ada tempat, batang kurma ni tempat dia sandak. Sandak. Satu ketika, ada seorang perempuan datang, "Ya Rasulullah, boleh tak aku nak buat mimbar baru?" Nabi kata, "Sila." Bila buat mimbar baru, tuan-tuan, akhirnya batang kurma yang tempat sandak Nabi tu dibuang tak tepi. Nabi naik nak baca khutbah, terdengar tangisan. Saya nak tanya, benda yang menangis ni kena ada apa? Pertama, dia kena ada mulut, betul tak? Yang kedua, dia kena ada mata, baru dia boleh menangis. Tapi dengan izin Allah, batang kurma yang tak ada mata, tak ada mulut, menangis. Benda yang pelik. Sehingga diriwayatkan, didengar oleh sahabat. Tangisan tu macam budak yang sedang menangis. Nabi cari, sahabat cari. Cari-cari, tengok batang kurma tu teriak. Nabi ambil, Nabi peluk. Nabi berdialog. "Wahai batang kurma, kenapa engkau menangis?" Apa batang kurma tu kata? "Kamu selalu bersandak di belakangku, dah letak tepi, kamu tak sayang aku ke ya Rasulullah?" Kata. "Ya Rasulullah," Nabi kata, "wahai batang kurma, aku offer kamu dua. Pertama, aku doa kamu panjang umur. Ataupun aku doa supaya kamu mati." Dia mati. Apa kata batang kurma ni? "Doakan aku meninggal. Kalau aku panjang pun kau akan mati ya Rasulullah, aku akan berpisah dengan kau. Doakan aku meninggal supaya aku boleh berada dengan engkau di syurga. Aku sayang kamu ya Rasulullah." Batang kurma pun sayang Nabi. Batang kurma itulah yang ditanam di belakang mimbar Nabi, pada mihrab Nabi. Dan mihrab tu ada batang kurma, tiang tu. Tiang tu kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan tengok. Hadhihi sutunah mukhallaqah, tiang batang kurma. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmat Allah, tanda sayang kita, kenallah Nabi. Pertama, namanya. Yang kedua apa? Nabi SAW ni orang yang sangat hebat. Orang yang hebat macam mana? Dia bukan saja memberi rahmat kepada sekalian alam. Kita boleh tengok bagaimana apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Di antaranya, Nabi tuan-tuan nak cari dah tak ada dah. Kan? Tapi kalau boleh, tanamlah azam. Kalau siapa yang duduk dekat Tobiak ni, tak pernah pi lagi Mekah. Tuan-tuan, umrah pertama wajib tau. Bukan sunat. Ada orang kata, "Ustaz, umrah wajib, sunat." Umrah pertama wajib. Kan? Tanamlah hati, aku nak pi juga ziarah Nabi. Kurang-kurangnya bolehlah pi umrah sekali menjadi ya. Pi tengok, Kaabah. Macam saya jumpa 2 hari lepas, ada seorang jutawan, tuan-tuan. Jutawan macam mana? Dia meniaga restoran. Dia meniaga sampai 1 tahun tu dia dapat 1 juta lebih sale dia. Jadi dia ni niat dalam hati, kalau aku dapat 1 juta lebih, aku nak pergi umrah. Rupanya dia ni, mak ayah dia berpisah. Dia hidup ni dalam keadaan sendiri. Sendirilah, boleh survive sendiri. Alhamdulillah, boleh meniaga, kaya. Jadi dia tak tahu nak pergi apa. Dia kata, "Pergi dengan Ustaz Abdullah Khairi." Pergi saya. Datang saya. Saya bawa tuan-tuan sampai di Madinah, masuk dulu. Dia ni tak tahu apa, tuan-tuan. Memang tak tahu apa semua. Kira tengok janggut, hebatlah dengan rambut panjang. Saya kata, dia ni nampak macam geng sunnah ke apa kan, dengan janggut panjang ni. Nampak hebat kan. Kita pun bawa sampai di mana, saya kata, "Okey, pagi esok kita ikutlah saya. Kita pergi masuk Masjid Nabawi, kita semayang sekali. Malam ni tuan-tuan rehatlah, baru sampai." Dia ni semangat, terus dia pergi. Masuklah masjid. Masa tu tuan-tuan tak ada lagi nak masuk pakai permit. Masuk. Dia duduk dalam raudah. Tapi dia tak tahu. Dia duduk tu, tak tahu nak buat apa. Duduk. Dia tengok orang. Dia tengok sebelah, dia kata, cerita saya. "Saya nak cerita ke Ustaz, saya duduk tu. Orang tu bangun sembahyang, saya teriak. Bangun sembahyang, teriak. Semua pakai teriak. Dalam hati saya. Dia kata, "Siapa mereka ni duduk teriak-teriak ni?" Kan? Tak kira panggil teriak. Aku tak teriak apa dia dah. Dia buat tak tahu. Buat sampai masuk subuh. Habis subuh, tiba-tiba, "As-salatu ala al-amwat, watif yarhamkumullah." Masuk apa? Solat jenazah. Kawan tak pernah buat. Tengok semua bangun dalam raudah, kawan pun bangun. Dia cerita saya. Setelah balik tuan-tuan 5 tahun. Dia cerita. Dia pun bangun. Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kawan rokok. Rokok. Dia kali-kali siapa pun tak rokok. Dia kata, "Mampu aku dah." Dia kata,
Mana lepas subuh ada solat sunat. Betul tak? Kan? Silap dah aku ni. Nak malu tak malu kan? Nak malu tak malu. Nak mangkit ke mana? Kan? Tiba-tiba Allahu Akbar. Dia pun angkat kepala. Terus sujud. Terus sujud buat doa. Allah. Buat teriak kan. Malu-malu dah dia kata. Buat teriak dia kata. Ustaz dia kata. Saya tak tahu solat jenazah Ustaz. Tak tahu apa Ustaz. Lepas tu Ustaz. Duduk di Madinah ni. Ustaz bagi pengisian, pagi esok baru saya bawa bercerita. Ni Raudah. Dia tahu, Allah baru tahu. Rupanya semalam masuk mereka duk teriak tu dalam Raudah. Saya tak tahu. Saya tahu apa, mereka ni bangun tak teriak. Raudah. Lepas tu hang doa apa? Tak doa, dia tak tahu. Dia kata, tak tahu Ustaz. Lepas tu Ustaz cerita, baru tahu. Akhirnya pergi Mekah tuan-tuan. Pergi Mekah dalam keadaan tak ada apa, tak ada ilmu. Saya kata tak apalah ikut saya, Masuk tawaf apa semua, dia duduk depan sebab dia besar, badan besar. Dia pegang tu, dia jadi kepala. Saya duduk belakang, duduk subhanallah, tengok-tengok. Dia pakai kain ihram. Tak apalah kain ihram tu, belakang tu, pungkok dia tu, kain ihram tu ada bunga. Bunga tu, bunga apa? Bunga raya. Dia tengok, pasal apa kain ihram dia ada bunga? Habis dia tanya, kain ihram ada bunga? Dia pun kata, mak saya jahit. Dia kata, daripada putih tak ada apa, bunga. Saya kata, mana boleh benda berjahit hampir bubuh buat apa? Oh, tak boleh kan Ustaz? Allahu Akbar. Memang tak tahu apa. Memang dia tak tahu apa. Akhirnya saya buat sentuhan dia. Saya kata, saya sebut nama lah. Mungkin kalau dia tengok live kan. Saya kata, tengoklah Kaabah ni. Kita ni ada dosa. Kalau ada dosa, Allah ampun semua. Kan? Minta ada dekat Allah. Dia pun, Ya Allah! Senyap. Tak kira teriak. Ya Allah! Senyap. Tak kira teriak. Saya pun duduk dengar. Allahu Akbar. Jangan tanyalah, kan? Habis-habis tuan-tuan, rupanya dia ni tak tahu apa. Quran pun tak boleh baca. Pi ni semata-mata bernazar, dapat sale 1 juta, baru nak pi Mekah. Pinggan saya. Tuan-tuan baru jumpa 2 hari lepas. Dia cerita saya, Ustaz, saya tak boleh baca Quran, Ustaz. Tapi Alhamdulillah, hari ni saya dah boleh baca Iqra' 6 dah, Iqra' 5 dah. 5 tahun dah. Baru boleh baca Iqra' 5, bolehlah baca Quran. Alhamdulillah, anak-anak saya bila balik daripada Mekah tu, semua saya hantar pergi hafal Quran, ngaji Quran. Ada seorang tu duduk di RSM, Ulul Albab. Menunjukkan apa? Tuhan buka hidayah Allah Subhanahu. Macam mana? Di Mekah. Kita ni kalau duduk taubiang kan, dapat subsidi padi apa semua, pi lah dulu tuan-tuan. Tuan-tuan duduk tunggu lama lagi mahal. Lah tak ada murah. Lagi lama lagi mahal. Hotel hak dekat. Ada baru ni jumpa saya, Ustaz, saya pi dalam 6,000 lebih lah. Pi tu dah 2 kilometer hotel. Dia kata, lah tak apa Ustaz, jauh tak apa, jalan dapat pahala. Hari pertama jumpa dia, hari kedua jumpa, hari ketiga tak jumpa dah. Lepas tu jumpa di Madinah. Saya kata, hari kedua saya jumpa. Dia kata, mula-mula jalan elok Ustaz. Hari seterusnya, macam penguin Ustaz. Ya, kawan gemuk. Kan? Sebab tu tuan-tuan, biarlah kita ni seumur hidup, pilah tuan-tuan tengok Kaabah lu. Pilah siapa, tak kisah kan? Pilah ziarah Nabi. Sebab apa? Orang yang ziarah Nabi ni kita bagi salam. Malaikat akan sampaikan tu, salam tu. Kurang-kurangnya esok kita duduk di padang mahsyar, kita dapat syafaat daripada Nabi. Sebagai tanda cinta pada Nabi SAW. Dan Nabi dah tak ada dah. Tapi Nabi sebut, taraktu fikum amrain. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnati Rasulullah SAW. Aku tinggal daripada kamu 2 perkara. Kamu kalau pegang tak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi kalau kita sayang Nabi tuan-tuan, mukjizat. Rasul-Rasul, bila mati saja Rasul dulu, tak ada dah. Tapi Nabi mati, dia tinggal mukjizat ni. Apa dia? Al-Quran. Tapi banyak kita ni tuan-tuan, Quran tak baca. Umur 50 lebih dah. Saya 56, tahun ni 56 lah. Bagi saya tuan-tuan, pagi-pagi, sebelum saya nak baca apa pun, saya baca Quran dulu. Baca dulu. Baca bang semuka, lepas tu nak baca apa, baca. Sebab apa? Iqra'ul Quran, Nabi kata, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan bagi syafaat pada orang yang baca dia. Tuan-tuan, baca Quran ni tenang. Yang tu yang mukjizat Nabi tinggal. Tuan-tuan, Nabi jumpa Nabi tak ada dah. Nabi dah mati dah tuan-tuan. Nabi tinggal Quran ni.
Kalau boleh bacalah sebelum nak buat apa. Baca. Dalam aplikasi ni, dalam telefon lah ni senang. Tuan-tuan download je Quran. Jadi tuan-tuan boleh baca, bagi-bagi baca satu muka dulu. Lepas tu nak buat apa, buatlah. Tenang tuan-tuan, Quran ni dia syifaun wa rahmah. Dia syifa, penawar rahmat. Dia Quran ni apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk. Quran ni apa? Syahrul Ramadan alladzi unzil hudal linnas, petunjuk lagi pada manusia. Tuan-tuan nak dapat hidayah, nak dapat hati tenang, Quran bacalah tuan-tuan. Kan? Kerana apa? Pernah berlaku tuan-tuan kan. Saya dulu bolehlah baca Quran, taklah pandai. Tapi bila lama-lama kita mentalaah, kita mengajilah sikit kan. Qiraat. Kan? Qiraat lah. Macam anak saya memang dia diploma bahagian bidang tu. Memang dia mengaji qiraat dah. Dia nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada orang kata tak betul. Sebenarnya kalau qiraat, ada qiraat yang boleh baca Maliki Yaumiddin. Pernah dengar tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pernah dengar tak? Yang kata tak betul, betul. Ada qiraat. Ihdinas zira. Pernah dengar tak? Patutnya apa? Ihdinas sirah kan? Ada orang baca ihdinas zira. Kan? Benar tak? Ihdinas sirah. Sin pun ada. Ada orang mengaji qiraat lah. Alaihum. Pernah dengar tak? Jangan kata tak betul. Itu qiraat. Alaihum. Ada yang alaihimu. Waladdal. Dallun tak ada. Tak lagi waladdallun. Tuan-tuan pun amun. Tak ada. Tak ada. Jangan pandai-pandai tak. Tak lagi. Yang tu tak ada qiraat. Saya pernah tuan-tuan pergi satu masjid. Imam tu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas zira. Tuan-tuan, dia macam kita lah. Kita duduk di Penang, cakap dia cara Penang. Kan orang Kedah kan? Orang Kedah ni kasar tu. Orang Utara ni kasar lah. Perak, mai belah ni, mai Penang, mai belah Kedah, mai Perlis, kasar tu. Tapi dia tak tahu orang Kedah ni cakap yang kasar hati lembut. Kan? Orang Kedah ni semua tak tahu. Betul tak? Tuan-tuan tak payah pergi klinik. Tuan-tuan pergi patah balik kan? Tak lagi nurse tu kata, ni duk pergi balik buat apa? Tak tahu. Ni duk tengok apa? Tak tahu. Ni nama apa? Tak tahu. Semua tak tahu. Sebenarnya bukan tak tahu. Dia nak tanya tu, nak tunjuk kata kalimah taukid. Tu orang Kedah. Satu lagi apa dah? Mampu. Semua mampu. Bangun pagi, letih nak mampu. Lapak nak mampu. Lapak nak mampu. Makan-makan, sedap nak mampu. Kalau sedap-sedap, mengantuk. Mengantuk nak mampu. Lepas tu tidur, mampu terus. Tu Kedah biasa mampu kan. Macam-macam lah kan. Tapi nak bagi, itu ialah qiraat, cara bahasa orang Kedah. Kalau kita naik atas sikit kan, belah Taiping. Macam tu Quran. Kalau mengaji ni jadi sedap tuan-tuan. Bila kita faham. Naik Taiping sikit dah, awat. Orang Taiping, awat. Dia ambil daripada awat. Bahasa orang putih. Naik Taiping, naik Kuala Gangsar dah. Atemuh lah kita. Tuan-tuan faham tak? Atemuh lah kita kan. Apa? Lupa dah. Doraya dah berbunga. Kan? Lepas tu naik bota. Bota dia lain. Botel. Tapi kalau kota jangan ubah. Tuan-tuan jangan ubah tuan-tuan. Sebab tu Perak. Ini masuk qiraat. Qiraat orang Melayu. Tambah tu Quran. Sebab tu di Perak dia tak ada putera mahkota. Dia ada raja muda. Betul tak? Kita putera mahkota ke raja muda? Raja muda kan? Perak pun sama. Dia tak ada putera mahkota. Dia raja muda. Kalau ada putera mahkota pergi dekat Perak, bota pula, jam. Kita persilakan putera mahkota, jam. Pernah orang bota, tuan-tuan. Dia pergi belah Selangor. Masa tu, tuan-tuan, sembahyang tarawih. Banyak orang imam tarawih, dia baca qiraat kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia duduk belakang. Sedapnya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Dia pun pergi dua orang. Apa pendek patut panjang. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia
Ihdinaz zira. Allah, zira pula. Alaihum ghairil maghdubi alaihim. Silap. Dia pun tak apalah. Nantak ya. Tiba-tiba imam tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Terus dia kalih kat member dia. Orang kita. Kan orang botak. Rupanya khiraat. Dia tak tahu. Dia ingat orang kita, tuan-tuan. Sebab tu itu kalimah, tuan-tuan. Dalam cakap kita, macam tu Quran. Kalau kita dalami, tuan-tuan, dengan khiraat, sedap, tuan-tuan. Sebab tu ada orang baca, tuan-tuan, sampai tersusuk hati ni. Saidina Umar masuk Islam. Kerana apa? Mukjizat yang Nabi tinggal. Tuan-tuan nak cari lain tak ada dah. Tuan-tuan nak cari muka Nabi tak ada. Ya, tuan-tuan nak cium tangan Nabi tak ada. Nak cari tak ada. Tuan-tuan ingat tak ada seorang nama Salman Al-Farisi. Seorang anak muda, anak raja di Parsi. Tiba-tiba dia berkawan dengan pendeta-pendeta. Pendeta ni bagi tahu, wahai Salman, akan lahir seorang Nabi nama Ahmad. Dia ni ada dua ciri. Pertama, tak terima sedekah. Yang kedua, dia terima hadiah. Dan kamu cari dia. Di belakang antara dua belikat ada tanda Khatamun Nabiyyin. Sebesar ni. Lebih kurang besar ni. Tanda tu. Ada yang riwayat kata, Saidina Anas dia riwayat, berbulu. Saidina Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dia cerita ada bentuk daging timbul. Kerana apa? Mengikut pandangan yang mereka tengok. Mereka ni antara maula Nabi. Maula Nabi, contoh Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika Nabi sampai hijrah, mak Anas bagi, ya Rasulullah, aku tak ada harta, tak ada rumah, inilah anak aku jadi maula kamu. Nabi ambil, tuan-tuan, Anas ni, Nabi letak tangan ni, dekat ni. Nabi doa apa? Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Sebab tu kita kalau ada anak, doa ini. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, bagikan dia malan, harta, wa waladan, anak, dan jadikan anak dan harta ni berkat. Alhamdulillah, tuan-tuan, Anas ni berkat. Allah panjangkan umurnya. Dan dia kaya. Panjang umur sampai anak dia mati. Bini dia mati. Dia kahwin mati. Dia tak mati. Sampai bini mati, anak mati lah. Dia tak mati lagi. Panjang umur. Doa Nabi. Sampai anak dia mati, cucu pun mati lah. Dia tak mati lagi. Panjang umur. Sampai cucu mati, cicit pun mati. Dia tak mati lagi. Sampai cicak mengkarung, pokok semua mati habis. Dia tak mati lagi. Kerana doa Nabi. Ni doa ni tuan-tuan kena hafal. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Satu lagi kepada maula Nabi nama Abdullah bin Abbas. Ini yang jaga ni, jaga selalu bantu Nabi. Mereka inilah yang banyak merawi Nabi tentang jasad Nabi. Ada bentuk dia macam sebesar ini. Berbulu-bulu, ada yang timbul, ada yang nampak macam tulisan. Mengikut pandangan mereka. Mereka lah merewatkan. Abdullah bin Abbas dia mati di Taif. Sebelah kubur Abdullah bin Abbas ada seorang waliullah. Siapa tahu? Waliullah ini berasal daripada Nusantara. Di kebumi di sebelah Abdullah bin Abbas. Siapa tahu? Siapakah dia? Saya bagi 10 ringgit. Nama apa? Ya. Dia yang menulis kitab Muniyatul Musalli. Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani, dia mati di Taif, di kebumi di sebelah Abdullah bin Abbas. Seorang wali Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan bacakan kitab Muniyatul Musalli bab semayang tu kan? Dia mati di sana. Abdullah bin Abbas, Nabi pegang kepala dia, Nabi baca ni. Apa dia? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadikas salihin. Ya Allah, bagi dia faham agama. Allahumma faqihhu fid din, faham agama, faham Quran. Alhamdulillah, Abdullah bin Abbas dia antara sahabat Nabi yang memahami ilmu Al-Quran. Bila disebut alif lam mim, dialah yang menafsirkan ayat tu. Tu Abdullah bin Abbas. Allah bagi kerana apa? Doa Nabi. Sebab tu kalau kita ada anak yang kecil-kecil cucu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadikas salihin. Nabi baca doa tu. Dan Nabi pernah bertemu, tuan-tuan, ketika berada di Taif, ada seorang namanya Adas. Ingat tak? Dan Nabi ulangkan cerita tu. Bila Adas kata, apakah kamu ini sahabat kepada Yunus bin Matta? Ingat tak? Siapakah Yunus bin Matta? Nabi Yunus. Nabi Yunus kan? Dan bila sebut Nabi Yunus,
maka Nabi mengulangkan satu doa. Tuan-tuan kena hafal pagi-pagi 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat tak doa Nabi Yunus? Ada doa ni. Kan pagi-pagi tu kalau seorang, kalau tuan-tuan jadi imam kan, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Jamakkan dia lah. Kalau seorang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus bila dibuang ditelan oleh ikan nun, ikan paus tu. Tak ada ikan paus? Ditelan, duduk dalam tu 40 hari. Nabi Yunus duduk baca doa ni. Alhamdulillah, duduk tak makan, tak minum, gelap. Tapi Allah pelihara. Tuan-tuan, kalau ada kesusahan, tuan-tuan baca doa ni. Dan inilah satu ikan yang apabila berenang, bila kita sebut dia berhenti. Apakah nama ikan tu? Ikan paus. Paus kan? Paus berhenti lah. Macam mana kita nak bagi jalan balik? Pelik. Jadi kita nak tahu jantan paus, ikan paus tu jantan betina, macam mana kita nak buat? Lepas paus kita tekan apa? Pelik tu jantan. Tak faham, lambat faham. Merapu tu. Ada nampak nak lena daripada kau boleh. Cerita merapu sikit tu. Jadi tuan-tuan dikasih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baru gelak lah, lambat betul orang tobiak. Itu doa. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Nabi ni dia tinggalkan doa-doa ni lah untuk kita amal. Dan selalu kalau orang tanya, ustaz, kalau lepas sembahyang doa apa nak hafal? Saya baca doa 10 kan. Saya tak baca banyak-banyak. Doa apa? Kalau boleh tuan-tuan, apa doa? Dia cover semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa 'inda al hisab. Apa semua? Ini doa yang Nabi ajak. Nabi tak ada dah. Nabi ajak macam-macam kat kita dalam Quran sebut kan. Jadi kita ni ambil tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan bacalah Quran. Kalau boleh ni, ada di kalangan kita duduk dekat tobiak ni, jangan tinggal ni 3 surah. Saya selalu peringat. Orang lelaki kalau boleh ni hafal lah. Pertama apa? Surah Mul. Tuan-tuan ingat tak surah Mul? Wa hiya mani'atun min azabil qabr. Siapa yang membaca ataupun hafal surah Mul ni, Allah jauh daripada azab kubur. Azab kubur. Kalau boleh tuan-tuan bagilah ingat tabah, surah tabah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal. Kalau tak hafal, masjid kami kan, buat macam mana? Kita buat dalam satu kertas A4 tu, dia 2 muka lah selalunya. Jadi sebelum nak balik tu kan, lepas sembahyang Isyak, lepas doa, wajib semua pakai baca. Rupanya bila duk baca ni buat tak? Lama-lama dia ingat ni tu. Dia tak? Tuan-tuan buat juga tuan-tuan tiru saya tu. Bagus. Lama-lama ingat betul tak? Lama-lama dia ingat cara tu macam tu. Alhamdulillah jemaah tak pegang dah tu kertas tu. Tak pegang. Tapi bila ada seorang sangkut, semua tak sangkut, tak tegur. Tak ingat juga. Surah Mul bagi ingat lah. Yang kedua surah apa? Surah Sejadah. Surah Sejadah ni penting bagi orang lelaki. Sebab kita nak solat subuh pagi Jumaat. Jaga. Yang ketiga apa? Surah Waqi'ah. Bagi ingatlah surah-surah ni. Kan? Saya kan, mula hafal Quran ni, taklah hafal semua. Tapi ingatlah, ketika umur 40 lah. Mula saya hafal surah apa? Juzuk Amma. Daripada Amma yatasa'alun anin naba'il 'adzim. Ambil sampai habis. Lepas tu saya cari surah. Pertama surah apa? Yang senang saya hafal. Waqi'ah. Lepas tu saya ambil surah Jumaah. Lepas tu surah Sejadah. Lepas tu surah Waqi'ah. Lepas tu baru. Tuan-tuan boleh hafal surah Baqarah. Tuan-tuan boleh cover semua. Surah Baqarah. Sebab dia susah nak hafal. Sebab dia panjang banyak. Tapi boleh cover. Alhamdulillah. Boleh cover yang lain. Sebab dia mengulang ayat yang sama lebih kurang. Kan? Tapi Alhamdulillah tuan-tuan. Ketika baru duk hafal. Kita ni tuan-tuan ustaz pakai sorban. Tu saya pun tak pernah berani main kot tobiak ni pakai sorban. Selagi dia bertanya pelik-pelik kan. Jadi kita pakai kepiah nampak macam rock sikit kan. Jadi mereka pun tak beranilah nak tanya banyak-banyak kan. Pergi tempat lain saya pakai sorban. Saya sini malu juga. Sini ada Tok Guru Haji Yusof kan. Tu orang yang saya hormat tu. Dia main tak? Tak main. Alhamdulillah tak main lah. Ponok tuan-tuan. Kalau dia main tak boleh ceramah aku. Okay, salam kat dia no. Okay, salam. Ada anak dia ni? Terus salam dah.
Saya pernah pergi umrah dengan dia. Alhamdulillah banyak ilmu saya dapat. Tak mana orang tu lupa tadi. Saya pergi 20 kali pakai serban lah. Serban kan turun pagi Jumaat. Depa pun tengok-tengok. Saya masuk pakai serban. Depa kenal. Ustaz! Apa maksud dia? Kenal. Kenal jam. Jam. Macam kita lah. Ustaz ni kalau kenal, kalau masjid, jam. Kalau tempat lain, untung. Sebab tu mereka offer saya, baru ni pihak raya. Ustaz, jadilah yang berhormat. Aku tak mau. Oi, penino, jadi yang berhormat. Baik jadi ustaz, masuk restoran, belum habis makan, orang bayar lah. Kalau jadi yang berhormat, kira semua. Mampu. Jenuh bayar. Tanya yang berhormat tu. Allah. Ada yang berhormat tak sanggup nak masuk restoran, kedai makan. Oh, banyak sangat. Dia jangan berhenti. Jenuh bayar, tuan-tuan. Kalau ustaz, makan. Angkat. Ustaz, kami bayar. Untung jadi ustaz. Jadi ustaz, masuklah masjid, mampu. Pakai serban pula. Mesti jadi imam. Ustaz je lah. Takkan nak tolak. Kita pun nak, baru terfikir. Pagi ni Jumaat. Nasib surah sejadah ku hafal. Rupanya masjid tu tak pernah baca surah sejadah. Kalau baca, mereka nak pergi kerja lambat. Saya belagak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarik tak kira. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus sujud lah. Ustaz. Rupanya bila sujud, semua tak sujud. Mereka kata, ustaz ni silap ni, lupa rokok bah. Hak belakang tu pakai serban semua. Rupanya tak boleh pakai, tuan-tuan. Sebab tu nak pakai serban ni kena ada ilmu, tuan-tuan. Hak belakang tu, tiba-tiba ada seorang tu. Subhanallah. Dia tegur saya. Saya dalam hati, mangkuk ayun weh. Ni, sujud sejadah lah. Yang takkan tak tahu kan, ni pagi Jumaat. Kan? Saya ada buat bagi senyap. Tak bangun. Tiba-tiba ada seorang tu terperasan kot. Sejadah, dia kata. Bila sebut sejadah, semua pakat sujud. Bila sujud, dalam hati, baru tahu. Sujud sejadah pun tak tahu. Kan? Saya pun naik, Allahu Akbar. Naik. Dia main lah. Oh, hampa ni tak pernah buat sujud sejadah ni. Main dia ego. Dia berasa hebat kan. Terus sambung. Tatajafan junubu. Tu dia lupa. Tak keluar tu. Apa dia ni? Tatajafan junubuhum. Ani tak keluar. Ani tu tak main. Saya pun tatajafan junubuhum. Buat macam tu. Maksud dia, tolonglah weh. Tak ingat ni. Jangan pula, tolong, tak ingat weh. Sambung. Batal sembahyang kan. Ni buat sekali lah. Tatajaffa junubuhum. Tak ingat juga, tak sambung ke? Korang pun tak ada. Kita pun tatajaffa junubuhum. Jangan pula tuan-tuan. Dua kali dia kan. Maksud dia tolonglah weh, tak ingat ni. Hadap belakang tu pakai serban, haram tak sambung. Tegur pun tak. Saya pun duduk, takkan weh tolong ni. Tiba-tiba ada seorang. Dia tegur tapi tak bantu. Dia tegur macam mana? Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Mesti dia kata, duk panjang apa kalau tak ingat. Qul huwallah. Saya dah tak boleh. Qul huwallah dengan saya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Sebab tu Quran ni tuan-tuan. Kalau tak baca, tuan-tuan tengoklah 2 minggu sudah. Lupa. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, hafallah. Sebab apa? Dia akan jadi peguam bela kita esok di akhirat. Malaikat datang nak tanya ni, Munkar Nakir. Man Rabbuka? Siapa nak jawab? Peguam bela ni ya. Quran ni. Quran ni akan jawab untuk kita. Tapi masa hidup tak baca Quran. Yang ditinggalkan mukjizat oleh Nabi. Nabi tak ada dah. Nak cerita Nabi pun tuan-tuan. Tak ada dah. Nabi dah tak ada. Tapi Nabi tinggal Quran tuan-tuan. Bacalah Quran. Quran ni tuan-tuan, hebat tak hebat? Saya cerita. Saya sampai berapa? Bagus 10, agak-agak batuk lah tuan-tuan. Depa abang ada daging apa panggang apa kan? Dah kan? Untuk saya saja. Semua. Oh semua. Kita habis lewat cepat sikitlah.
Oh, daging apa kambing panggang. Tak pernah makan ni, telah ayat luar. Tuan-tuan, saya satu cerita yang selalu diulang. Satu ketika, tuan-tuan, saya ni macam pengusia cerita lah. Dulu saya memang seorang engineer, I am engineer. Dan saya pernah mengajar di sekolah 16 tahun, tuan-tuan, 16 tahun. Sebelum saya ditukarkan, kemudian dipecat. Dipecat lah. Saya mengajar di sekolah, bukan ajar agama. Saya mengajar, adalah tasawuf Islam tu, ada berbagi saya satu. Yang lain semua saya mengajar fizik. Saya ajar fizik, saya ajar sains. Tuan-tuan, bila kita ada agama, macam mana? Saya duduk dalam kelas, saya bila sebut tentang kejadian alam ni, saya akan sebut Quran. Contohnya, saya tanya budak, pelajar-pelajar, saya nak tanya hampa ni, Allah jadikan planet apa semua ni, berapa? Dia kata ada 9. Saya kata tak, ada 11. Dia kata macam mana Ustaz tahu 11? Baru ni jumpa tuan-tuan yang ke-10, nama Charon. Lepas pada Pluto. Ni Quran sebut 11. Idh qala Yusuf li abi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara. Mak Quran sebut. InsyaAllah akan jumpa satu lagi. Lepas pada Charon ni, ada satu lagi yang ke-11. Ni Quran sebut. Saya sebut itu dalam Quran. Dalam kelas saya. Contoh saya tanya, pelajar-pelajar. Di antara bumi kita ni berbentuk spera bulat. Depa kata betul? Betul. Sebenarnya Quran sebut lama dah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Ingat tak? Wasyamsu tajri. Maksud dia apa? Matahari ni berpusing pada paksinya. Benda yang berpusing benda apa? Benda yang bulat. Yang berbentuk spera. Ni Quran sebut. Contohnya saya cerita belajar kita. Kita boleh naik dah ke bulan. Dia kata tak boleh kot. Kata boleh. Ya maqsyaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Wahai jamaah jin manusia, tembusilah penjuru langit bumi, kamu tak boleh tembus kecuali dengan sultan. Apa sultan? Ialah yang ada kuasa. Kuasa apa dah? Tenaga roket. Tengok Quran sebut. Saya cerita tentang ni. Satu lagi kejadian manusia. Kulit kita ada berapa lapis? Ada 3 lapis. Tuan-tuan tahu tak Quran sebut apa? Epidermis, dermis dan tisu lemak. Allah sebut, fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Kami jadikan dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Tengok Quran sebut. Tapi kita baca pun tak. Ni 3 kegelapan. Tak payahlah Quran sebut fi zulumatin epidermision, dermision and adipos. Tak payahlah. Dia sebut fi zulumatin salas, dalam 3 lapis. Tengok. Quran sebut. Contohnya Allah jadikan manusia daripada apa? Embryo. Lepas embryo jadi zygote. Lepas zygote jadi embryo. Lepas embryo jadi fetus. Lepas fetus jadi newborn baby. Summa khalaqna an-nutfata 'alaqah, fa khalaqna al-'alaqata mudghah, fa khalaqna al-mudghata 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tengok surah Al-Mu'minun. Cerita tentang kejadian manusia tu. Saya cerita tuan-tuan, ada seorang cikgu bangsa Cina. Bila kelas saya, dia selalu duduk di tepi macam ni depan ni. Bila duduk, satu hari dia masuk dengar-dengar, habis-habis dengar dia keluar. Dia mai jumpa saya. Ustaz, dia kata, dia panggil saya ustaz. Nak panggil ustaz ke cikgu? Saya tak panggil apa-apa. Panggil ustaz lah. Ustaz cerita pasal Quran sains tu. Ustaz boleh cerita kat saya lah, lebih dalam lagi. Saya pun bawa masuk dalam bilik koperasi tu, sejam. Quran sains. Relatekan Quran dengan sains. Satu-satu. Dia duduk senyap. Dia kata, Ustaz, saya nak masuk Islam. Cikgu Cina ni nak masuk Islam. Saya terus ikut saya. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia mengucap. Dia kata, sekarang ni kamu Islam. Dia kata, nanti kita pergi daftar. Tapi jangan bagi tahu ke ayah mak lagi. Ada tak mak ayah? Ada. Jangan bagi tahu kata. Dia simpan senyap. Nanti kita pergi daftar. Baru dah masuk Islam. Dah ada ilmu sikit. Baru bagi tahu. Rupanya balik-balik terus dia declare. Mak, ayah saya Islam. Ayah dia ikat tangan. Kurung dalam bilik, dia guru sementara. Kurung dalam bilik, tak payah keluar. Tapi dia cikgu, dia keluar kot dalam shilling kan. Dia lari mai jumpa saya. Ustaz, saya kena ikat. Ustaz, saya istihar kata saya Islam. Lah, awak pergi istihar. Saya ingat, mereka boleh terima. Itu macam mana? Kalau balik mati lah. Saya kata, balik lah, tak apa. Hang beli periuk, hang beli dapur, hang masak, makan nasi tapi duduk sekali. Dia beli dapur apa semua, dia duduk. Ayah dia tak cakap dengan dia. Mak ayah tak cakap. Tuan-tuan berapa lama? Duduk dalam rumah selama 3 tahun. Tak cakap.
Rupanya tahun keempat, ayah dia kena stroke. Bila kena stroke, orang Cina kena stroke, duduk di ICU, dia pun tak tunggu tuan. Dia habis tunggu. Ayah dia duduk dalam wayar penuh, duduk nganga. Gorah-gorah ha. Tiba-tiba ayah dia buka mata. Dia pergi bisik kat telinga. Ayah, dalam bahasa Cina kan. Ayah, sebut la ilaha illallah. Ayah dia dengar-dengar, ayah dia pejam mata. Dia tunggu. Ni dada berolak dah ni. Kan Allah sebut, kalla, ketahuilah. Iza balagatit taraqi. Ketika nyawa ni sampai halqum. Wa qila man. Katakan kepada orang yang nak mati ni. Raq, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahul firaq. Ketika tu siapa tak boleh tolong. Tapi dia tolong. Dia duduk tu, ayah dia terbuka mata. Memandang ha. Dia bisik kat telinga. La ilaha illallah. Ayah, jangan lupa. Ayah dia pejam mata. Ayah dia buka kali ketiga tu, nazak dah. Roh ni macam nampak nak keluar. Ayah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia hangguk 3 kali. Nak pejam tu hangguk. Hangguk yang ketiga tu, tak ada dah. Mati. Bila mati, dia telefon saya, Ustaz, saya ketika ayah nak mati, ayah buka mata, saya bisik kat telinga, la ilaha illallah, lepas tu dia hangguk 3 kali. Macam mana Ustaz? Nak ke bumi orang Islam kan macam mana? Saya kata, tak boleh, tak ada bukti. Kan? Kalau masuk Islam, kena isi borang. Borang faham tak? Itu macam mana? Tak. Terah pada Allah. Itu ke bumi macam orang Cina. Macam mana? Tak ada bukti. Takkan bukti hangguk? Hangguk tak boleh. Betul tak? Mana boleh dia kena isi borang apa semua kan. Cok memang ada kad. Itu macam mana Ustaz? Saya yakin ni dia buat apa tu? Akhirnya awak balik simpan 7 hari. Biasalah orang Cina kan, simpan 7 hari saya pergi ziarah. Pergi ziarah tuan-tuan, tengok ayah dia berseri aja muka ni. Tapi biasalah ke bumi macam orang Cina. Rupanya orang Cina ni bila ke bumi di kandak tu, apa long tu kan. Anak-anak ni kena lalu ni bawah ni. Dia kena pakai apa tu? Yang hitam putih tu kan. Itulah yang pakai tu. Dia tanya saya, Ustaz kalau pakai ni macam mana? Pakai bukan apa pun kan. Yang tu pakailah, tak ada masalah, tak ada gugat akidah kan. Dia pun pakai, kena lalu bawah tu, buang sel. Dia tanya saya, Ustaz macam mana? Lalu bawah long. Bila lalu tu masa jalan nak hantar ni. Depa ni Cina, duk maki dia. Apa? Masuk Melayu. Anak korang ngajak. Dia duk abang dengan saya, Ustaz tu. Depa duk kutuk saya. Saya kata buat tak tahu. Memanglah Ustaz boleh buat tak tahu. Ustaz tak faham. Ni saya faham. Betul juga aku tak faham. Ni saya faham ni Ustaz. Dia kata buat tak tahu sudah. Dia kata macam-macam. Anak korang ngajak masuk Melayu. Biasa kan? Dulu orang tak kata masuk Islam. Masuk Melayu lah macam-macam. Kita buat tak tahu sudah. Ke bumi ayah dia. Mereka ni tuan-tuan, malam-malam. Orang pakai mai teriak. Kan pakai kelumbung tu kan. Bila teriak dapat duit. Sebagai berkabung. Jadi duk bising hingang tu tak boleh nak lena. Balik-balik. Letak kepala mak dia, adik dia. Lena. Rupanya mak dia letak kepala mak dia mimpi. Jumpa ayah ni. Duduk di taman yang cantik. Ayah dia duduk sebut kalimah ni. Dia pun tak faham. Jadi mak ni jaga, panggil dia. Panggil dia lah. Hang buat apa ke ayah hang? What you have done to your father? Dia tak buat apa mak? Ni, aku tengok ayah hang duk sebut kalimah apa tu. Dalam taman yang cantik. Mungkin syurga dia kata. Hang buat apa ni? Dia kata, ayah ketika nak mati, ayah buka mata. Saya ajak kalimah. La ilaha. Ayah hang sebut kalimah ni. La ilaha illallah. Kalimah apa ni? Dia kata kalimah ni lah kalimah yang mengislamkan orang bukan Islam. Terus mak dia kata, hang ajak aku. Aku nak masuk Islam, nak masuk syurga macam ayah hang. Dia kata. Terus mak dia masuk Islam. Bila mak dia masuk Islam, dia kejut adik-adik. Adik dia semua masuk Islam. Lepas 4 tahun saya jumpa dia. Saya kata, cikgu, berapa orang nak masuk Islam? Dia kata, alhamdulillah mak saya telah mengislamkan 4 tahun, 34 orang. Kita 40 tahun, anak masjid pun tak jejak. Kita 40 tahun, ada di kalangan kita, Quran tak boleh baca. Ada di kalangan kita 50 tahun, tuan-tuan. Main sembahyang Jumaat pun, Jumaat ya. Mana perubahan maulud Nabi? Nak tanya tuan-tuan. Sia-sia kita sambut maulud Nabi. Tapi kita tak ikut Nabi. Dia 4 tahun, tuan-tuan. 34 orang masuk Islam. Kerana apa? Hidayah Allah. Kita, bini kita pun tudung tak pakai lagi. Allah sedihnya tuan-tuan. Sidai baju, setang dadoi. Nak tahu nak apa? Mudah datang angin kena. Mampu.
Mana pun tak tahu nak buat apa. Mak saya cakap macam tu. Dek-dek. Oh, dia kata lama tak jumpa. Mak saya cakap macam tu. Mak saya orang Siam. Dek-dek tahu kan dek-dek? Budak orang, budak-budak. Oh, dia panggil saya dek-dek. Dek-dek. Oh, ilah. Aku tengok hang. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab tu kita sambut Nabi, Quran ada lagi. Yang kedua, ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi macam mana? Apa yang Nabi ajar, ikut. Di antaranya apa? Tak ada lagi Nabi, tuan-tuan, sebelum Nabi, Nabi yang diajar daripada bangun tidur sampai tidur balik. Hanya Islam aja dah. Nabi Isa tak ajar daripada tidur, sampai tidur balik. Bangun tidur sampai tidur balik. Tapi Nabi daripada tidur sampai tidur balik, semua ada. Tuan-tuan boleh baca dalam Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana gigi Nabi, muka Nabi, dahi Nabi, macam mana tidur Nabi. Semua ada. Tapi kita, Allahu Akbar, ikut suka aja. Makan pun ada sunnah Nabi. Guna yang tangan kanan. Tangan kanan. Makan yang mana dekat dulu. Tengok sambil belacan. Tutup sambil belacan dulu, tuan-tuan. Ambil sikit dulu. Lepas tu daripada kanan, tuan-tuan tengok. Mula daripada kanan. Ambil yang kanan. Tuan-tuan tengok. Ambil kanan. Dan makan Nabi apa? Ada doa dah. Walaupun doa ni ada setengah kata bid'ah yang tak dibuat oleh Nabi. Tapi kita nak doa ni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setengah kata tak ada hadis yang menceritakan. Allahumma. Tapi doa ni tuan-tuan tengok. Allahumma barik lana. Minta berkat. Kita makan daging. Tuan-tuan jangan sebutlah kolesterol. Makan dulu. Bila berkat, daging tu akan jadi sumber tenaga. Ni tak ada nak makan harian. Makan darah tinggi. Tak ada makan lagi. Makan dulu. Bariklah nak berkat. Durian tu akan jadi vitamin. Ni makan darah tinggi mampu tak makan pun mampu Baru ni kan saya jumpa kawan-kawan semua. Umur 56 buat perjumpaan hari raya. Saya tengok semua teruk-teruk. Nama usuk-usuk. Lah umur sama kita semua tu. Orang teruk kan. Gigi pun tak ada. Aku tak tahu nak buat apa. Jangan apa pun tak ada. Aku tahu lah gigi pun tak ada. Hang sama lah aku Ada seorang tu nama Zaitun. Zaitun tu dulu sweet 17 lah. Cutting tu. 36, 26. Lah 82 daripada atas ke bawah. Main jalan duduk atas kursi. Boom mana. Tun ada terangan tak? Angah nak cakap minta larat dia. Kata hang makan apa? Tak makan apa tapi gemuk ustaz. Tak tahu lah. Dia kata loh saya ni ada penyakit semua tak? So hang pergi mana? Lampau tinggi semua ada penyakit. Dia tanya ustaz ada. Saya alhamdulillah tak ada. Pasal apa? Tak pernah cek. Kalau cek tahu ada penyakit, tak payah cek tuan-tuan. Aku cukup takut jumpa doktor. Jadi penin tuan-tuan. Aduh. Takut tuan-tuan. Ada kencing manis apa dah? Buat tak tahu dah. Makan ni berkat. Allahumma barik lana. Minta berkat. Fima razaqtana ni rezeki Allah bagi ni. Tuan-tuan makan limau. GERD apa ni? Apa nama perut apa boleh kena gastrik. Berkat. Dia jadi vitamin C. Kan minta berkat. Semua dah. Tuan-tuan tengok. Daripada makan. Daripada berak. Masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada doa dah. Ghufranaka keluar. Berak macam mana? Tuan-tuan, sebab tu ada tempat yang sunnah Nabi akan cangkungkan ni. Ni apa kaki tu letakkan punggung dia atas tu. Kan kaki kiri tu naik, yang ni tak. Betul. Tak tu. Tapi lah tak ada dah tandas tu. Kan tandas kita semua duduk atas tu kan? Duduk atas, duduk terus ya. Jangan pula tuan-tuan duduk atas tu pula. Oh, jangan tu. Kawan saya naik dia tu pecah. Keluar luka punggung. Sunnah Nabi. Masuk berak macam mana? Sunnah dia tutup kepala. Dia tutup tak? Kalau tak ada tangan, tak ada ni apa, tutup ni. Kawan saya cerita tuan-tuan. Dia kerjaan saya. Dia pergi nak masuk hotel, tak pernah masuk hotel dekat Kuala Lumpur. Sampai-sampai pakai tie. Pipi dekat resepsionis. Terus cakap orang putih. Miss, where is the toilet? Toilet? Over there. Cakap orang putih ya. Nak tunjuk hebat. Kawan pun pipi pakai tie. Buka seluar. Spender, tak ada tempat sangkut. Allah, tak mana nak sangkut. Sunnah Nabi tutup kepala.
Nak ambil spanduk, buh dia atas. Buh dia atas. Buh dia atas, berak-berak. Terlupa. Mana spanduk? Dia tak tahu dua atas kepala. Allah. Berasan jatuh dalam kok, aku flash apa. Dia ingat jatuh dalam tu. Dia tak tahu tak atas kepala. Macam mana ni? Mampu habis lah. Tarik kepak, buh. pakai tali pinggang. Kau betul tak tak. Tahu nak check in hotel. Pipi kat dekat resepsionis. Resepsionis tengok atas bawah. Awak dia ni pakai tas pendek atas kepala. Kan? Nak tegur malu. Dia pun awak ada senyum balik tak? Dia tercek atas kepala tu ada apa? Pokok-pokok pendek. Pendek elok tak apa tu, berlubang. Jam tuan-tuan. Nah, sunnah Nabi cerita. Lepas ni kau boleh duduk betul lena. Berapu sikit. Sebab tu tuan-tuan, daripada berak, daripada makan, dari saudara bersama ni, tidur semua ada. Mana ada Nabi lain? Nak cerita satu-satu ni tuan-tuan, tak tahu nak cerita, tapi tuan-tuan baca, boleh panjang kuliah kita ni. Kan kalau baca Syama'il Muhammadiyah, daripada bentuk Nabi sampai Nabi tidur semula. Hebat tak? Mana ada agama lain? Hebatnya tuan-tuan. Sebab tu bersyukurlah kita berada dalam Islam ni. Kan? Syukur banyak-banyak dah. Sebab tu doa yang Nabi hantar apa? Allahumma inni. Allahumma inna. Kalau jamak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Minta selamat dalam agama kita. Kan? Wa'afiatan fil jasadi. Minta ni afiat jasad kita. Tengok. Agama hebat. Alhamdulillah Allah pelihara. Jasad mau sihat. Kemudian apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tambah ilmu. Alhamdulillah malam ni dapat sikit pun jadi lah. Balik-balik dapat apa? Tak tahu. Ustaz tu aku gelak daripada awal sampai habis. Harap apa tak dapat. Dapat satu. Ada doa tu yang ustaz tu sebut tadi. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Jadi kan? Jadi kan? Ada tak apa-apa, tapi ada doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadilah. Ada, aku dapat doa Allah itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu. Wa barakatan fil rizqi, minta berkat dalam rezeki. Itu saya sebut berkat dia. Berkat ni tuan-tuan bukan duit banyak. Ada orang kata duit banyak tu bahagia. Tak. Ada orang tuan-tuan, dia duit tak banyak, tapi anak dia tak pernah jadi masalah. Berkatlah tu. Kan tuan-tuan duduk sini kan? Bukan duit banyak sangat pun. Kan? 1 tan 1,250 padi. Kan? Tapi alhamdulillah cukup tak? Cukup kan? Berkatlah tu. Bini pun tak ada masalah. Balik tenang aja. Bini pun tak main. Balik-balik ketuk pintu. Assalamualaikum. Bini buka. Tenang kita. Kenapa balik lewat? Ustaz Abdullah hari ceramah panjang. Tak apa bang. Saya dah sediakan makanan untuk abang. Jom kita makan sekali. Aku cerita ya, jangan harap. Tapi kalau ada macam tu tenang ano. Ni dah balik ketuk pintu tok. Goyang geram. Harap tak buka. Dia buka tingkat ya. Lah ingat tidur masjid. Dia kata tidur masjid. Tidur apa ustaz tu? Aku juga dapat nama. Ceramah panjang. Orang nak makan nasi mandi. Makan bit. Dia ya. Buka pintu. Kawan pun berapa? Kelok. Tu dia rambut. Dengan kelawang. Terkejut kita. Dengan bedak tu dia punya putih. Bang, ingat tak balik lah. Balik lah, nasi dah. Nasi apa? Ingat makan kat masjid. Dalam hati, ya Allah, bini aku ni hantu ke apa? Terus dia terbang pula, masuk dalam bilik. Baju kelawar tu seminggu sekali masuk. Kan? Dia pakai sangkut dah. Esok serelum pula. Pum. Tu dia terbang pula. Kita pergi layak dah. Ayah apa? Pergi buka peti air Umi ni. Kita buka peti air, tarik. Haram jadah punya bini. Tuan-tuan, bini kita tidak memberi berkat pada kita. Bini tak memberi ketenangan. Itu Allah tarik keberkatan. Tapi kalau bila senang ya tuan-tuan. Dulu masa kahwin 36. Duduk atas motor. Dia peluk rapat.
lah, alhamdulillah. Belum lagi berat, dia berat dah. Tapi bini kita tak pernah kecil hati kita. Berkat lah tu. Berkat. Ada orang cantik tapi bercerai. Bini kita tak cantik pun, hitam meletak dah. Kan? Tapi ya Allah, lemah lembut lah bang. Tenang hati you. Ada anak tenteram tuan-tuan. Ada 6 orang anak. Anak tak ada masalah. Tak bergaduh anak kita. Berkat lah tu. Ada kereta, KI 20 lah. Start pun, geran pun anak tukar. Tu Pak Imam. Kakak. Lepas tu kalau boleh Pak Imam ni bagilah elong banyak lagi tu. Jadi imam tu. Betul Ustaz? 1,800 kan? Bilal 1,200. Ini Bilal setahun 300. Dah. 600. Lah naik lah. Lah apa? 700 no Bilal. Bilal 700. Allahu Akbar. 700. Cuba bagi 1,400 tengok. Allah. Boleh tak tu? 3,000 orang, 3,000. Ini azan pernah berlaku tuan-tuan azan. Azan menggerunkan. Kawan tu balik rumah nak bersekat. Anak dia, oi pergi subuh. Kayuh subuh. Tok Bilal azan. Balik. Kayuh balik tak sembahyang subuh. Azan macam ngejebon. Orang muazzam jadi kadang azan subuh tak betul. As-salatu khairum minan naum. Betul tak? Tak betul. Semayang itu lebih baik pada tidur. Tu pakai tidur habis. Masjid Nurul Hidayah orang tak mai. Esok azan, muazzin azan macam ni. As-salat, slow sikit. As-salatu khairum minan naum. Naum tu kuat. Try bagi esok. InsyaAllah semua main. Dengan kayu, dengan mertun. Tok Bilal itu mati tu. Dia berbaloi tu memang tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, lagi lama lagi seronok tuan-tuan. Ustaz ni memang. Jadi insyaAllah kita ikut sunnah Nabi tuan-tuan. Kan, bantulah masjid ni bagi imarah. Kenapa? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Orang yang datang rumah Allah ni siapa? Beriman kepada Allah, hari kemudian mengeluarkan zakat, yakin pada hari akhirat, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan walam yakhsha illa Allah. Mereka tidak takut kecuali Allah. Allah sambung, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja mereka dapat petunjuk. Nak dapat petunjuk bukan pasar malam. Nak dapat petunjuk bukan shopping kompleks. Nak dapat hidayah, datang rumah Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, hidupkan rumah Allah. Ini sunnah Nabi. Bila hebat rumah Allah ni macam ni, alhamdulillah ramai malam ni. Semua ni daripada top karya ni. Campur-campur bantulah tuan-tuan. Mayang subuh berapa sah? Satu sah lah. Jam. Jangan lupa muazzin esok. Balum macam tu. Tengok imam tak main dah. Tok Bilal. Bagi ramai lah tuan-tuan. Nak tahu tuan-tuan khariah kita ni hidup, tengok subuh. Kalau subuh ramai, Allah angkat bala umum. Tapi kalau subuh pun dalam satu sah saja, salah sikit lah. Kan? Orang yang sama, pun. Orang tu. Hal Covid pun hal tu. Hal lepas Covid pun hal tu juga. Dia kata, dia pun yang semayang. Lepas Covid pun dia tak main juga. Kan? Mainlah tuan-tuan. Imarah. Hidayah ni Allah buka dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dapatkan keberkatan. Kan? Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil alimi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Dapat rahmat ketika saat sakarat. Wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Keampunan selepas daripada kematian. Kan? Wa maghfiratan ba'dal maut. Apa tu? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Keampunan selepas mati. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Habis kabur sampai hisab semua.
Allah, yang inilah tuan-tuan kita boleh amal. Jadilah. Jadi insyaAllah cukup setakat tu. Lu nampak kambing dah ni. Jadi kita sambung lagi pula. Jangan susah hati. Kan? Kedah, anytime saya boleh datang. Boleh main. Sebab tauliah kena tarik Selangor. Dulu saya tumpu Selangor. Lah ni, kita tumpu kot ni pula. Kalau mereka mau, kot Kedah, kita mau main Kedah. Saya pun tak pernah ceramah je kot ni. Benar no. Mereka tak panggil. Jadi insyaAllah semoga ada kebaikan. Saya mohon maaf lah, saya manusia biasa aja. Hanya boleh tas hati-hati tuan-tuan. Kalau ada yang boleh didapati, ambil lah. Kalau ada silap, maafkan saya lah. Saya manusia biasa. InsyaAllah yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya. 2 rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak di belakang tirai. Bye-bye. Abang semua. I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.